Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Seperti mana yang telah dijadualkan, insya-Allah pada pagi ini saya akan menyampaikan kuliah duha yang bertajuk Al-Ajrul Kabir 'ala al-'amalil yasir, iaitu pahala yang besar tetapi dengan amalan yang mudah. Jadi ada salah satu kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ada beberapa amalan yang mana amalan ni amat mudah untuk kita lakukan, amat ringan untuk dilakukan, tetapi pahalanya amat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita teruskan, saya tanya khabar tuan-tuan, puan-puan daripada surau Raudatul Mawaddah Taman Mesra. Mudah-mudahan semua tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kan nanti ketika mana kita keluar daripada bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat taqwa seperti mana yang Allah Taala janjikan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada puasa ini adalah membawa kita menjadi orang-orang yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semakin taat melakukan perintah-perintah Allah Taala dan semakin taat meninggalkan segala tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang menyaksikan, tajuk kita ni adalah Al-Ajrul Kabir 'ala al-'amalil yasir. Pahala besar tetapi dengan amalan yang mudah. Tajuk ini terinspirasi ataupun diambil daripada ungkapan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Ada dahulu seorang lelaki daripada kalangan Ansar, dia bersyahadat, dia baru masuk Islam. Ada orang Ansar ni adalah orang-orang Madinah. Dia masuk Islam, dia bersyahadat. Selepas itu dia kemudian pergi untuk berjihad perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, takdir Allah SWT menentukan ketika mana dia berperang, mati di situ. Baru masuk Islam, terus pergi perang, ketika perang itu terus mati. Selepas dia mati, Rasulullah SAW menyebutkan, selepas dia mati syahid, Rasulullah SAW menyebutkan, amila hada yasiran wa ujira kathiran. Dia hanya melakukan amalan yang mudah, kata Nabi SAW, tetapi dia diberi pahala yang amat besar. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia hanya baru masuk Islam, selepas itu pergi jihad, ketika jihad perang itu terus meninggal. So maknanya dia Islam tu sekejap saja. Nabi kata amalan dia mudah, apa yang dia lakukan itu sesuatu yang mudah, wa ujira kabiran, tetapi Allah Taala beri dia pahala yang sangat besar. Okey. Baik, insya-Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang mudah untuk kita amalkan tetapi pahala dia masya-Allah amat besar. Sebelum saya masuk kepada poin-poin berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, saya ingatkan kepada tuan-tuan supaya sebaiknya ambillah buku ataupun mana-manalah tuliskan nota kuliah yang saya sampaikan ni, supaya nanti dapat kita amalkan, supaya kita ingat. Kalau sekadar kita dengar, lepas tu kadang-kadang biasalah kita lupa kan. Jadi sebaiknya tuan-tuan boleh ambil buku ataupun mungkin tulis di handphone ataupun mungkin tulis di tab masing-masing, boleh saja. Janji kuliah kita ni rekodkan nota dia dalam tulisan kita supaya kita dapat amalkan. Okay? Baik, amalan-amalan yang pahala besar dengan amalan yang mudah ni, ini sebenarnya amat sangat banyak. Kuliah kita ni hanya dalam masa 1 jam saja. So saya tidaklah menyampaikan semuanya, tetapi beberapa poin nanti saya akan sampaikan insya-Allah. Okey, baik, yang pertama, amalan yang mudah tetapi pahala amat besar adalah solat sunnah wudu. Okey, tuan-tuan boleh tulis di ruang komen amalan yang mudah dilakukan tetapi pahala dia amat besar. Yang pertama adalah salat sunnah wudu.
Maknanya selepas kita berwuduk, lakukan solat sunat 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis daripada Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir, daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir kata, فَأَدْرَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسِ. Kata Uqbah bin Amir, saya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri sedang menyampaikan ceramah atau sedang menyampaikan apa kita sebut, bolehlah sebut ceramah, ya? Nabi sedang memberikan ceramah, menyampaikan kuliah kepada orang ketika itu, kata Uqbah bin Amir. Kemudian kata Uqbah bin Amir, antara perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya dengar pada ketika itu adalah, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli ra'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang muslim yatawadda. Apa yang dia lakukan? Pertama, dia berwuduk. Okey, pertama dia adalah berwuduk. Bagaimana dia berwuduk itu? Fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia elokkan wuduk dia itu, dia sempurnakan wuduk dia itu. Bagaimana menyempurnakan wuduk tu? Bukan sekadar membasuh yang wajib saja, malah yang sunat-sunat pun dia lakukan. Fayuhsinu wudu'ah, dia sempurnakan wuduk dia. Kemudian selepas tu summa yaqumu, selepas itu dia mengerjakan sembahyang rak'ataini, 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi. Ketika mana dia sembahyang itu, dia betul-betul menghadapkan wajah dia dan hati dia kepada Allah SWT. Maksudnya, kata ulama, menghadapkan wajah dan hati ni ketika di mana dia sembahyang tu, dia khudu' dan dia khusyuk. Khuduk tu apa? Khuduk tu ada pada anggota tubuh badan. So pada khuduk tu maksudnya dia sembahyang dalam keadaan anggota tubuh badan dia ni merendah di hadapan Allah. Tidaklah bergerak ke sana kemari, tidak garuk sana sini, tidak berpaling ke sana ke sini. Dia khuduk. Kemudian hati dia khusyuk. Jadi kalau di luar ni disebut dengan khuduk, kalau di dalam hati disebut dengan khusyuk. So dia mengerjakan sembahyang tu begitu. Apa ganjaran dia? Illa wajabat lahul jannah, wajiblah dia mendapat syurga. Masya Allah. Apa amalan dia tadi, tuan-tuan? Berwuduk, sempurnakan wuduk itu. Selepas itu sembahyanglah 2 rakaat dengan khusyuk dan khuduk. Dengan khusyuk dan khuduk, maka berhaklah dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan pertama, amalan yang mudah tetapi pahala dia luar biasa besarnya adalah salat sunnah wuduk. Sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Kita semua tentu tahu nama ni. Sahabat baginda SAW Bilal bin Rabah pernah dipanggil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Bilal ta'al. Wahai Bilal, datang sini. Kemudian Bilal bin Rabah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Bilal, saya mendengar duffana alaik, saya mendengar tapak seliparmu di dalam syurga. Nabi SAW kata, wahai Bilal, saya mendengar tapak selipar kamu ada di dalam syurga. Lalu Nabi tanya kepada dia, apa amalan kamu? Bilal bin Rabah menjawab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu, saya tak pernah tinggalkan salat sunat 2 rakaat. Jadi Masya Allah, amalan tu berwuduk tu begitu simple. Sembahyang sunat 2 rakaat tu begitu simple, mudah saja. Tetapi tengok pahala dia, Masya Allah, ganjaran dia adalah syurga daripada Allah SWT. So amalan pertama yang mudah dilakukan, mudah dikerjakan, tetapi pahala dia amat besar daripada Allah SWT adalah salat sunnah wuduk. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita cuba berusaha sedaya upaya yang kita mampu. Apabila kita selesai berwuduk, usahakan kita sembahyang sunat 2 rakaat. Masya Allah, itu pahala dia amat besar. Sembahyang itu mudah saja. Tidak adalah surah yang khusus dibaca. Sembahyang saja solat sunnah wuduk. Kalaupun sekadar membaca suratul Fatihah saja, insya Allah itu sudah pun sah. Andai kata tak sempat nak baca surah, baca suratul Fatihah pun sudah sah sembahyang itu. Okay? Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, masih lagi berkaitan tentang wuduk. Masih berkaitan tentang wuduk. Kalau tadi
Salat sunnah wuduk. Sekarang ni pula doa selepas berwuduk. Membaca doa selepas berwuduk. Begitu ramai sekarang ni kaum muslimin, mereka berwuduk, lepas berwuduk tak ada berdoa, tak ada baca doa. Padahal itu adalah satu amalan yang amat besar pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu' thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Nabi SAW sebut, ini hadis riwayat Imam Muslim, tidak ada seorang pun yang berwuduk. Pertama dia berwuduk, fayusbighul wudu', kemudian ia sempurnakanlah wuduk dia itu, dia sempurnakan wuduk dia. Summa yaqul, selepas dia berwuduk dia baca doa ni. Okey, tuan-tuan yang boleh tulis Arab, sila tulis di ruangan komen supaya kawan-kawan yang lain boleh ambil manfaat nanti. Selepas dia berwuduk, dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu saja bacaan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apa ganjaran yang dia dapat? Illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah. Allah akan membukakan kepada dia 8 pintu syurga. Pintu syurga tu ada 8. Apabila dia berwuduk, selepas berwuduk dia baca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah. Dibukakanlah bagi dia 8 pintu syurga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh pilih dari pintu mana sahaja yang dia nak masuk. Masya-Allah. Amalan ni begitu mudah. Tak sampai 1 minit membaca doa ni. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila kita selesai daripada berwuduk, jangan lupa membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini doa yang paling pendek. Ada lagi tambahan doa ni dalam hadis yang lain disebutkan. Antaranya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi ada tambahan dia, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Okey. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dia lagi, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang terbaik kita baca 3 doa ni. Gabungkan 3 doa ni. So kalau kita gabungkan, bacaan dia jadi macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang terbaik. Tetapi kalau sekiranya kita tak boleh nak baca 3 doa ni sekali semua, maka paling kurang bacakanlah doa pertama tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka insya-Allah biiznillah taala futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan dibukakanlah bagi dia 8 pintu syurga dan dia diizinkan boleh masuk dari pintu mana sahaja yang dia nak. Insya-Allah. Amalan yang sangat mudah, tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita upayakan sedaya upaya kita supaya doa ni jangan pernah tinggalkan setiap selesai kita berwuduk. Okey. Baik, itu 2. Yang pertama tadi amalan dia solat sunnah wuduk, yang kedua berdoa selepas berwuduk. Baik, kita masuk pada amalan yang ketiga. Amalan yang mudah tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Salat sunnah qabliyah subuh. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Disebut dalam hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, raq'atani raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Baginda SAW sebut 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Maka siapa-siapa yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Kalau dunia dan seisinya ni tak akan pernah kita miliki seorang, sebab bukan kita seorang yang tinggal di dunia. Tetapi kita boleh memiliki harta, memiliki sesuatu yang lebih bernilai daripada dunia dan seisinya hanya dengan melakukan 2 rakaat qabliyah subuh. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita kena usahakan sedaya upaya kita sebelum sembahyang subuh, sembahyanglah 2 rakaat. 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat ni ringkas saja, sangat ringkas. Rasulullah SAW sembahyang qabliyah subuh ni sangat ringkas, sehingga kan pernah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, adakah engkau membaca suratul Fatihah?" Sebab apa Aisyah tanya macam tu? Sebab Aisyah tengok baginda sangat ringkas mengerjakan sembahyang qabliyah subuh. Okey, apa surah yang dibaca, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Ketika mana kita solat sunnah qabliyah subuh, kita disunatkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Jadi selepas kita membaca suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rakaat pertama, maka bacalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir surah. Okey. Pada rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka selepas tu bacalah qul huwallahu ahad Allahus samad. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar, bukankah ustaz yang dibaca ketika solat sunnah qabliyah subuh itu alam nashrah dengan alam tara kaifa? Itu banyak disebarkan bahawa itu surah yang disunatkan dibaca. Sebenarnya itu tidak ada sumber dia yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih daripada Nabi adalah baca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua pula baca surah Al-Ikhlas. Apa ganjaran dia? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bernilai di sisi Allah Ta'ala 2 rakaat sebelum subuh itu daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Andai kata kita lakukan ini tiap-tiap subuh, boleh kita bayangkan berapa besar, berapa banyak ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Masya Allah. Ini amalan yang ketiga. Okay? Baik, kita masuk pada amalan yang keempat. Amalan yang keempat, amalan yang mudah dikerjakan tetapi pahala dia amat besar adalah solat Isya dan sembahyang subuh berjamaah. Solat Isya dan subuh berjamaah. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Nanti hanya sembahyang berjamaah Isya dan subuh saja. Sebenarnya tidak. Kita digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sembahyang berjamaah 5 waktu. 5 waktu, terutamanya kepada lelaki. Tetapi untuk sembahyang Isya dan subuh itu ada pengkhususan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ganjaran yang amat besar bagi mereka yang melakukannya. Sekarang ni kita mungkin tidak berjamaah di surau di masjid, tetapi kita boleh berjamaah di rumah kita. Okey. Disebutkan an Abdurrahman bin Abi Amrah. Hadis ini daripada Abdurrahman bin Abi Amrah. Qala, Abdurrahman bin Abi Amrah berkata, dakhala Utsman bin Affan al-masjid ba'da salatil maghrib. Kata Abdurrahman bin Abi Amrah, Utsman bin Affan masuk ke masjid selepas sembahyang maghrib. Utsman bin Affan masuk ke masjid selepas sembahyang maghrib. Faqa'ada wahdah. Utsman duduk seorang dalam masjid tu. Faqa'adtu ilaihi. Lalu kata Abdurrahman bin Abi Amrah, aku pun duduklah dekat Utsman. Tadi Abdurrahman bin Abi Amrah ni tengok Utsman duduk seorang. Datanglah dia duduk di samping Utsman ibn Affan. Faqala ya bani akhi. Kemudian Utsman ibn Affan berkata, wahai anak saudaraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sebut, sesiapa yang sembahyang Isya berjamaah, sesiapa yang mengerjakan sembahyang Isya berjamaah,
faka'annama qama nisfal lail, maka ganjaran yang akan diberikan Allah Ta'ala kepada dia seolah-olah seperti dia menghidupkan setengah malam. Setengah malam tu, kalau kita hitung malam tu 12 jam, maka sesiapa yang sembahyang isyak berjamaah, Allah Ta'ala beri kepada dia ganjaran seperti orang yang melakukan amal ibadat pada waktu malam non-stop selama 6 jam. Kalau kita bahagikan, kalau kita sebut malam tu 12 jam, maka ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada dia dengan solat isyak berjamaah itu seperti orang yang mengerjakan amal ibadat non-stop selama 6 jam. Masya Allah. Kita nak beramal ibadat non-stop selama 6 jam ni, saya ingat tak mampu kan, penat. Itu ganjaran yang akan diberikan Allah Ta'ala. Itu sembahyang isyak berjamaah. Kemudian Nabi SAW sebut, وَمَنْ صَلَّ الصُّبُحَ جَمَاعَةً, kemudian sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah. Kemudian sesiapa yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka pahala akan diberikan Allah Ta'ala kepada dia seperti orang yang melakukan amal ibadat sepanjang malam. Tadi kalau kita sebut malam tu 12 jam, maka Allah berikan kepada dia ganjaran pahala seperti orang yang melakukan amal ibadat non-stop selama 12 jam pada waktu malam. Masya Allah. Luar biasa. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, para penonton, kita cuba usahakanlah sedaya upaya kita supaya isyak dan subuh ini jangan kita tinggalkan berjamaah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa tidak ada sembahyang yang paling berat untuk dilakukan orang-orang munafik selain daripada solat isyak dan sembahyang subuh. Ini paling berat bagi orang munafik. So dari sini dapat kita ambil mafhum mukhalafah dia. Apabila kita istiqamahkan diri kita sembahyang isyak dan subuh berjamaah, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan jauhkan sifat nifaq, sifat kemunafikan daripada diri kita. InsyaAllah. Ini amalan yang keberapa ni? Saya lupa dah. Amalan keempat kot. Okay? Baik. Kita teruskan amalan berikutnya. Amalan yang mudah tetapi pahala dia amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu amalan yang berikutnya ni? Amalan dia adalah mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat. Kemudian cepat pergi ke masjid, segera pergi ke masjid, kemudian dia mendengar khutbah dan ikut sembahyang bersama imam. Baik. Hadis ini daripada Aus bin Aus. An Aus bin Aus, daripada Aus an Aus. Jadi nama anak dengan ayah sama-sama Aus sama dia, okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aus bin Aus berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati wa ghassala wa bakkara wa batakara wadana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi kata hadithun hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan masih boleh dijadikan sebagai hujjah, okey? Apa maksud hadis ni? Nabi SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah." Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat. Sebab kita tahu sendiri bahawa salah satu sunnah pada hari Jumaat itu adalah mandi pada hari Jumaat. Okay? Wa ghassala, ataupun dia membasuh. Kata setengah ulama membasuh kepala atau membersihkan badan dah, membasuh. Wa bakkara wa batakara. Ini kata ulama adalah maksudnya dia pergi awal ke masjid. Jadi dia pergi sembahyang Jumaat tu cepat dia pergi. Dia awal pergi sana ke masjid, dia dah sampai sebelum khatib naik ke mimbar. Wastama'a wa ansata. Kemudian ketika mana khatib itu menyampaikan khutbah, dia dengar dan dia diam. Dia dengar dan dia diam. Apa ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada dia? Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanah. Maka setiap langkah yang dia langkahkan pergi ke masjid tadi, pergi ke surau untuk mengerjakan sembahyang Jumaat itu, diberilah kepada dia pahala 1 tahun, yang mana 1 tahun ini dipenuhi dengan siyamuha wa qiyamuha, puasa dan sembahyang. Masya Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan, apabila ada orang, kata Nabi, mandi pada hari Jumaat, atau dia membasuh badan dia, membersihkan badan dia, kemudian dia cepat pergi ke masjid ataupun ke surau Jumaat yang dikerjakan situ sembahyang Jumaat, kemudian dia mendengar khutbah dan diam ketika mendengar khutbah,
maka Allah Ta'ala beri dia ganjaran setiap satu langkah yang dia langkahkan pergi ke masjid itu, pahala 1 tahun, yang mana 1 tahun ini dipenuhi dengan amal ibadat puasa dan sembahyang, puasa dan sembahyang. Masya Allah. Kalau sampai dia 100 langkah supaya sampai ke masjid itu, kita tinggal hitung, maka pahala yang dia dapat seperti orang yang puasa dan sembahyang selama 1 tahun, 100 tahun penuh. Itu kalau 100 langkah. Kalau 1000 langkah, tinggal jumlahkan sendiri saja. Kalau 2000 langkah, tinggal jumlahkan saja. Masya Allah. Amalan ini mudah. Tinggal mandi saja. Kemudian cepat awal pergi ke masjid. Kemudian di sana dengar khutbah itu. Dengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Kemudian diam. Jangan bercakap-cakap dengan orang lain. Maka setiap langkah itu dapat ganjaran pahala seperti orang yang puasa dan sembahyang selama 1 tahun penuh. Itu 1 langkah, tuan-tuan. Kalau 10 langkah dah berapa? Kalau 20 langkah dah berapa? Kalau 100 langkah dah berapa? Kalau sampai 1000 langkah dah berapa? Masya Allah. Inilah amalan yang mudah dikerjakan, tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini amat disayangkan, pada masa ni kita belum dapat mengamalkan atau sedang tidak dapat kita amalkan, sebab kita sekarang ni sedang meniadakan sembahyang Jumaat oleh kerana virus yang sedang ada pada ketika ini. Tapi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala segera angkat virus ini sehingga kan kita dapat lagi mengerjakan sembahyang Jumaat seperti mana biasanya. Okey. Baik. Itu tadi yang kelima. So ini kita sambung pula yang keenam. Amalan yang keenam, amalan yang mudah dikerjakan tetapi pahala amat besar daripada Allah Taala adalah memperbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud. Hadis ini daripada Mi'dan bin Talhah, daripada Mi'dan atau Ma'dan bin Talhah. Qala, ia berkata, laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mi'dan atau Ma'dan bin Talhah. Faqultu, lalu aku kata kepada Thawban, akhbirni bi'amalin a'miluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannata. Lalu dia katalah kepada Thawban, tolong khabarkan kepada aku amalan yang dapat aku amalkan, dengan amalan itu Allah Ta'ala masukkan aku ke dalam syurga. Fasakata. Thawban tak jawab. Thawban diam, dia tak jawab. Thumma sa'altuhu fasakata. Kemudian aku tanya kali kedua, kata Ma'dan bin Talhah, dia tetap diam. Thawban tak nak jawab. Thumma sa'altuhu ats-tsalitsa, sehinggakanlah aku tanya kali ketiga, kata Mi'dan atau Ma'dan bin Talhah. Sampai 3 kali dia tanyakan kepada Thawban. Maka dijawablah oleh Thawban, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang kamu tanya kepada aku tu, aku dah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Thawban. Tetapi mungkin pada ketika itu Thawban rasa macam berat sikit untuk menyampaikan amalan spesial ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Apa amalan itu? Amalan yang mudah dan insya-Allah dengan itu Allah Taala beri ganjaran yang sangat besar. Dia kata, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud dekat sini apa dia? Bukan sujud saja, okey? Bukan sujud saja. Maksudnya adalah sembahyang. Sembahyang. Dalam sembahyang tu kita sentiasa ada sujud. Setiap 1 rakaat kita ada 2 kali sujud. Kalau sembahyang, kalau rukun yang lain hanya sekali saja dikerjakan dalam 1 rakaat. Contoh Al-Fatihah itu hanya sekali dibaca. Rukuk hanya sekali saja. I'tidal hanya sekali saja. Tetapi sujud itu 2 kali kita kerjakan setiap 1 rakaat. Okey, setiap 1 rakaat. Maka apabila kita sembahyang 2 rakaat, kita sujud tu 4 kali. Kalau kita sembahyang 3 rakaat, kita sujud 6 kali. Kalau 4 rakaat, kita sujud itu sebanyak 8 kali. Okey. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan, kerana sesungguhnya engkau tidak sujud kepada Allah sekali sujud, illa rafa'aka Allahu biha darajatan,
melainkan Allah akan tinggikan kedudukanmu satu darjat. Apabila sujud sekali, maka Allah tinggikan satu darjat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah hapuskan satu dosamu. Maka setiap kita sekali sujud, Allah Ta'ala tinggikan satu darjat. Kemudian saat itu juga Allah Ta'ala hapuskan satu dosa. Tinggikan darjat, hapuskan dosa. Tinggikan darjat, hapus dosa. Maka kalau engkau nak masuk syurga, kata Rasulullah SAW, alaika bi kathratis sujud, perbanyakkanlah sujud. Alhamdulillah, sekarang ni kita sedang berada pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini salah satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah salat tarawih. Salat tarawih, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu sembahyang yang banyak jumlah rakaat dia. Ada yang mungkin yang membuat rakaat tarawih 8 tambahkan 3 witir, ada yang membuat mungkin tarawih 20 tambahkan 3 witir. Ini semua tidak ada masalah. So insya-Allah pada bulan Ramadan ni kita banyak sujud, maka setiap sekali kita sujud, Allah tinggikan satu darjat, Allah hapuskan satu dosa kita. Masya-Allah, ini amalan yang sangat luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, okey. Baik, itu amalan yang keenam, amalan yang mudah dikerjakan, pahala sangat besar. Amalan yang ketujuh, amalan yang mudah dikerjakan dan pahala dia amat besar adalah ikut menyaksikan jenazah dan mensolatkannya. Okay? Amalan yang ketujuh, amalan yang mudah dikerjakan, pahala besar adalah ikut menyaksikan jenazah dan menyolatkannya. Okay? Disebut dalam hadis Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, okey, ada yang bertanya, saya nampak soalan ni, okey. Sebelum saya teruskan ni, bagaimana pula ustaz bagi yang tak dapat sujud kerana masalah sakit lutut yang sukar untuk mereka lakukan? Okey. Ada yang tak dapat sujud lagi sebab mungkin sakit pinggang kah, sakit lutut kah, tak boleh turun lagi ketika sembahyang, hanya duduk di atas kerusi. Adakah dia tidak dapat keutamaan yang tadi? Insya-Allah dapat. Insya-Allah dia dapat. Walaupun dia tak sujud, mengapa? Dia sedang uzur. Dia sedang uzur. Ada keuzuran. Maka dalam agama ni apabila kita menghadapi masyaqqah, suatu kesukaran, maka akan adalah bagi dia rukhsah. Akan ada bagi dia kemudahan. Jika dahulu dia sudah biasa sujud kepada Allah Ta'ala langsung, mungkin hari ini Allah Ta'ala sedang uji, tak dapat sujud lagi oleh kerana sakit, maka pahala akan tetap diberikan Allah Ta'ala seperti orang yang sujud dengan sempurna. So insya-Allah tidak ada masalah. Baik, kita teruskan amalan yang ketujuh. Okay? Amalan yang ketujuh yang mudah dan pahala dia amat besar ni adalah ikut menyaksikan jenazah serta mensolatkannya. Baginda SAW bersabda, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana kana lahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mithlul jabalainil azimain. Baginda SAW bersabda, sesiapa yang menyaksikan jenazah, maknanya ada orang meninggal, dia pergi tengok. Ini antara hakul muslim. Hak sesama muslim adalah apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, maka kita sangat disunatkan untuk pergi menyaksikan jenazah dia. Sesiapa yang pergi menyaksikan jenazah hatta yusalliya, sampai dia ikut mensolatkannya. Maka kalau kita pergi tengok orang yang meninggal, jangan sekadar datang tengok lepas tu balik. Ikutlah mensolatkannya. Sertailah paling kurang sampai ikut mensolatkannya. Okay? Hatta yusalliya, sehinggakanlah dia ikut mensolatkan jenazah tadi. Falahu qiratun, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha, dan sesiapa yang menyaksikan jenazah, dia datang tengok orang meninggal, hatta tudfana, sampai dikuburkan. So dia datang melihat orang yang meninggal, kemudian dia ikut mensolatkan, kemudian dia ikut sampai pergi ke kubur. Dia tengok sampai dimasukkan ke liang kubur tu, kana lahu qiratani, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. 2 qirat pahala. Ketika mana ini diucapkan Rasulullah SAW, sahabat bertanya, qila wa mal qiratani? Apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Apa itu qirat?
Nabi SAW menjawab, 2 qirat itu adalah mithlul jabalainil azimain, seumpama 2 gunung yang sangat besar. So 2 qirat ni adalah seumpama 2 gunung yang sangat besar, kata Nabi. So maknanya apabila kita datang melihat orang yang meninggal, menyaksikan jenazah, kemudian kita ikut mensolatkan jenazah tersebut, maka kita dapat ganjaran, kata Nabi, 1 qirat, iaitu seperti 1 gunung yang sangat besar. Gunung tu kalau kita timbang agaknya berapa tan berat dia tu. Tak dapat kita hitung. Tak dapat kita hitung, tak dapat ditimbang. Seberat itulah pahala yang akan dia dapat. Dan kalau dia dapat menyaksikan jenazah itu sampai dikuburkan, sampai dimakamkan, dia malah dapat 2 qirat, seperti berat 2 gunung yang sangat besar. Masya Allah, amalan ni mudah saja. Ada kawan kita meninggal, kita pergi solatkan, solat jenazah pun sangat ringkas, tidak ada rukuk, tak ada sujud, hanya takbir saja 4 kali, dah selesai. Kemudian pergi ke kubur, kalau sempat, kalau tak sempat pun tak apa, maka sudah dapat ganjaran yang amat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Okay? Baik, kita teruskan yang ke-8. Yang ke-8 adalah amalan yang mudah dan amat besar pahala dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah berpuasa. Berpuasa tu mudah ke? Mudahlah kalau bulan Ramadan ni. Sebab pada bulan Ramadan ni semua orang berpuasa. Kalau hari-hari lain mungkin agak sukar sikit sebabkan kawan kita tak puasa, kita seorang puasa. Tapi insya-Allah bagi mereka yang sudah terbiasa puasa, dia sudah merasa biasa saja. Ada sahabat saya, dia sudah sejak bertahun-tahun lamanya, dia sentiasa puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Bagi dia dah biasa saja puasa tu. Puasa ni adalah satu amalan yang amat besar ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kullu amali bini Adam yudha'af. Al-hasanatu 10 amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatan 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa lukhufu fihi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitabus Siyam. Nabi kata setiap amalan manusia ni yudha'af, dilipat gandakan Allah SWT. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pahala dia sentiasa dilipat gandakan Allah Ta'ala. Berapa lipat kali ganda? 10 sampai 700 kali ganda. Jadi kalau kita buat satu kebaikan, pahala dia tu tidak pernah dapat 1. Tak pernah kita lakukan satu kebaikan dapat pahala 1, tak pernah. Sentiasa Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Satu kebaikan kita lakukan, minimum pahala Allah Ta'ala beri 10, minimum. Maksimumnya kalau yang disebutkan dalam Quran adalah 700 kali ganda. Apa yang 700 tu? Pahala berinfak. Kata Allah SWT, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, ila akhir ayat. Itu disebut 700. So apabila kita melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan pahala kepada kita antara 10 sampai 700. Bergantung bagaimana kualiti ibadat yang kita lakukan lah. Okay? Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, illa saum, kecuali puasa. Semua amal ibadat yang lain dilipat gandakan Allah Ta'ala antara 10 hingga 70, illa saum, kecuali puasa. Puasa tidak, puasa dikecualikan. Puasa ni kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ni untuk aku dan akulah yang akan memberi ganjaran kepada dia. Maksudnya ni apa? Ada ganjaran yang spesial daripada Allah Ta'ala yang melebihi lipat ganda yang disebutkan tadi, puasa ni. Mengapa begitu? Kata Allah Ta'ala, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mengapa sangat besar pahala puasa ni? Sebab dia telah mampu meninggalkan syahwat dia dan makan minum dia kerana Allah Ta'ala. Kita saat berpuasa, syahwat-syahwat kita tahan, makan minum pun kita tak lakukan. Kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala beri ganjaran yang amat besar. Kemudian, kata baginda SAW, lis-sa'imi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Ada 2 kesenangan. Ada 2 kegembiraan.
Farhatun inda fitrih. Yang pertama, kegembiraan, kebahagiaan ketika mana ia berbuka, ketika mana sudah selesai daripada puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan lagi bagi orang yang berpuasa adalah ketika mana mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka disebut dalam hadis Nabi SAW, antara amalan yang dapat memberikan syafaat kepada kita biiznillah taala nanti di akhirat adalah puasa. Puasa itu nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, beri syafaat kepada fulan, syafaatkan fulan, tolong fulan ya Allah, dahulu dia telah menahan makan dan minum kerana engkau ya Allah. Puasa itu akan berkata. Sama juga nanti dengan Al-Quran. Okay? Kemudian disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, di dalam syurga ada satu pintu yang disebut dengan Babur Rayyan, la yadkhuluha illa as-sa'imun. Di dalam syurga itu ada satu pintu spesial, nama dia pintu Ar-Rayyan, yang mana Nabi kata tidak ada yang memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. So puasa ni adalah satu amalan yang amat spesial, satu amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, itu amalan yang ke-8. Amalan yang ke-9, amalan yang mudah dan pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Ramadan, kemudian puasa 10 Muharram, kita sebut dengan puasa Ashura, kemudian puasa Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Okay? Jadi ingat, amalan yang ke-9, amalan yang mudah dilakukan dan pahala dia amat besar adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang kita sebut dengan hari putih, puasa putih, Ayyamul Baid. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, puasa Arafah, 9 Zulhijjah. Yang keempat adalah puasa Ashura, iaitu 10 Muharram. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baginda bersabda, "Thalathum min kulli syahrin." 3 hari setiap bulan. Bila itu? 13, 14, 15 hari bulan. Tiap-tiap bulan. Tapi bulan Hijrah, okay? Bukan Hijri, bulan Hijrah, bukan bukan Masehi, okay? Bukan Januari, Februari, Mac sampai seterusnya. Tetapi yang Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai seterusnya itu, okay? 3 hari setiap bulan, iaitu 13, 14, 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Ini yang disebut dengan hari putih. Ramadan sampai ke Ramadan. Ramadan sampai ke Ramadan. Maksudnya kita puasa Ramadan ni, kemudian sampai Ramadan akan datang. Fahada siyamud dahri kulli. Ini puasa 1 bulan penuh. Okay? Dikira seperti berpuasa 1 tahun penuh. Okay? Kemudian Nabi kata, siyamu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Iaitu pada 9 Zulhijjah. Ganjaran dia adalah puasa 1 hari. Ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qabalahu was-sanah allati ba'dah. Puasa 1 hari, 9 Zulhijjah itu akan dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala, diampunkan dosa 2 tahun. Diampunkan dosa 2 tahun. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Setahun yang lepas dan setahun yang akan datang hanya dengan berpuasa 1 hari 9 Zulhijjah. Atau yang kita sebut dengan puasa Arafah. Kemudian kata Nabi SAW, wasiyamu yaumi Ashura, dan puasa Ashura. Puasa Ashura ni puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Rasulullah SAW sampai ke Madinah, baginda SAW menjumpai orang-orang Yahudi di sana ketika itu berpuasa. Lalu Nabi SAW tanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi itu menjawab, hari ini adalah hari Allah Ta'ala selamatkan Musa daripada Fir'aun. Maka kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Kemudian pada ketika itu, Rasulullah SAW berkata, saya lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka sejak itu baginda SAW berpuasa pada 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Ashura. Apa ganjaran dia? Nabi kata, ahtasibu ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qabalah. Puasa 1 hari 10 Muharram, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Ini amalan yang ke-9. Amalan yang mudah kita kerjakan tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Baik, kita teruskan amalan yang ke-10. Amalan yang mudah dikerjakan dan pahala dia amat besar adalah
berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Okey. Berpuasa 6 hari pada bulan Syawal atau yang biasa kita sebut dengan puasa 6. Okey. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub Al-Ansari. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi SAW, man sama Ramadan, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang ni kita sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Summa atba'ahu sittam min Syawal. Kemudian nanti dia ikuti 6 hari puasa pada bulan Syawal. Dia puasa pada bulan Ramadan ni, kemudian nanti masuk Syawal dia ikuti 6 hari. 6 hari dia ikuti. Kana kasyamid dahri, maka ganjaran yang dia dapat adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Seperti berpuasa sepanjang tahun. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, selepas itu nanti masuk bulan Syawal, dia berpuasa 6 hari. 6 hari pada bulan Syawal ni yang penting masih pada bulan Syawal. Tak semestinya berturut-turut. Okay? Boleh contoh puasa minggu ni 2 hari, minggu depan 2 hari, sampai seterusnya. Janji dalam masa bulan Syawal tu dia dapat 6 hari. Okay? Maka ganjaran yang dia dapat adalah seperti berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Mengapa begitu? Sebab tadi kata Nabi, setiap amalan itu dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala pahala dia. 1 tahun berapa hari? Lebih kurang 360 hari kan? Lebih kurang 360 hari. Cuba kita hitungkan, kita lipat gandakan. Kalau seseorang berpuasa bulan Ramadan, katalah bulan Ramadan itu 30 hari, kemudian dia tambahkan lagi dengan 6 hari pada bulan Syawal, lipat gandakan saja 10 lipat kali 10 lipat ganda. Kalau 30 saja, kita kalikan jadi 10, itu sudah 300. Maka sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini penuh 30 hari contohnya, maka dia di sisi Allah Ta'ala sudah seolah-olah berpuasa selama 300 hari. Selama 300 hari. Mengapa? Sebab satu amalan dilipat gandakan paling kurang 10. Okay? Kemudian dia tambahkan 6. 6 kali 10, 60. Maka 360. Maka oleh sebab itulah, sesiapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan, 30 hari, kemudian dia tambahkan nanti 6 hari pula pada bulan Syawal, maka dia dapat ganjaran seperti orang yang sudah berpuasa penuh selama 1 tahun. Masya Allah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada bulan Syawal nanti, ini kita sudah berada pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal nanti, kita cuba usahakan sedaya upaya kita untuk berpuasa Syawal. Tahun ni spesial. Tahun ni spesial. Kita tidak diizinkan tahun ni untuk pergi beraya ke rumah jiran kita, ke rumah sahabat-sahabat. Tak diizinkan oleh kerajaan untuk pergi ziarah pada hari raya nanti. So ini ada hikmah dia. Jangan kita bersedih. Jangan kita merasa, oh ini pelik sungguhlah hari raya ni, macam tak hari raya. Jangan. Kita kena tengok hikmah dia. Kalau seperti tahun-tahun dahulu, kadang-kadang susah kita berpuasa sebab terlalu banyak open house. Pergi office di sana open house, hujung minggu ada open house, sehingga kan susah untuk berpuasa kan. Kadang-kadang tergoda nak pergi menikmati makanan di rumah kawan-kawan kita kan. So pada tahun ini itu semua insya-Allah tidak ada. So inilah kesempatan bagi kita, berpuasalah 6 hari nanti pada bulan Syawal. Bila mampu berturut-turut silakan buat, tak mampu berturut pun tak mengapa. Janji 6 hari pada bulan Syawal tersebut. Masya-Allah, ganjaran dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, itu yang ke berapa? Yang 10 ya? Tak silap saya ke 10. Baik, kita teruskan yang ke 11. Amalan yang ke 11, amalan yang mudah dikerjakan, pahala dia amat besar adalah memberi orang yang berpuasa perbukaan. Berilah perbukaan kepada orang yang sedang berpuasa. Okey? Nabi SAW bersabda dalam hadis an Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis ini daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi min ajri sa'imi syai'. Kata Nabi SAW, sesiapa yang memberi perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa. Okey?
memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Apa yang diberi ni tak disebut dalam hadis. Janji beri saja. Andai kata seseorang dia bagi sebiji kurma saja untuk orang lain berpuasa, itu sudah termasuk. Sebiji kurma tu tak sampai RM1 kan? Saya ingat tak sampai RM0.50 pun. Janji dia beri perbukaan puasa kepada orang lain. Tak disebut apa? Tak mesti nasi Arab, tak mesti tak mesti western food, tak mesti itu. Yang penting bagi saja ke dia perbukaan puasa. Hatta mungkin setakat air minum saja, itu pun dah okey. Sebiji kurma pun dah okey. Janji dengan itu dia berbuka puasa, kita berikan pada dia. Ganjaran dia Nabi kata, kana lahu mithlu ajarihi. Orang yang memberi itu tadi akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa tu. Sama. Tanpa dikurangkan daripada pahala orang berpuasa. Contoh. Kita bagi perbukaan puasa kepada orang yang berpuasa. Mungkin kita bagi setakat kurma saja bagi dia. Dengan itu dia berbuka puasa, maka kita dapat pahala tambahan sama dengan nilai pahala dia berpuasa itu tanpa dikurangkan dari pahala dia. Masya Allah. Maka orang-orang yang cerdik pada bulan Ramadan ni, dia akan sentiasa melipat gandakan pahala puasa dia. Ramadan ini mungkin hanya 29 atau maksimum 30 hari saja. Tak pernah Ramadan 31. Okay? Ramadan ini mungkin hanya 29 ataupun 30 saja. Tetapi bagi mereka yang cerdik pada bulan Ramadan ini, dia boleh dapat pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Coba tuan-tuan bayangkan. Andai kata setiap-tiap hari kita bagi seorang untuk berbuka puasa, kita bagi pada seorang, maka tiap hari kita dapat pahala seperti 2 orang berpuasa. Satu pahala kita, satu pahala yang datang kerana kita memberi perbukaan puasa kepada dia. Cuba bayangkan kalau setiap-tiap hari kita berikan perbukaan puasa kepada 10 orang. Pada 10 orang. Maka setiap hari kita sudah dapat pahala seperti 11 orang yang berpuasa. Satu puasa kita, 10 lagi datang daripada orang yang kita beri perbukaan puasa kepada dia. Amalan ni mudah. Cukup dengan sebiji kurma pun sudah masuk kategori apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ni. Masya Allah. Amalan yang sangat mudah, tetapi amalan dia pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Kita teruskan yang ke-12, okey. Tak silap saya yang ke-12. Amalan yang ke-12, amalan yang mudah dikerjakan tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah umrah pada bulan Ramadan. Ini pun pada bulan Ramadan ni kita tak dapat lakukan lah. Sebab Masjidil Haram dan Masjid Nabawi belum lagi diizinkan untuk diziarahi. Okay? Tetapi mungkin pada tahun-tahun yang akan datang, apabila kita ada kesempatan, maka umrah pada bulan Ramadan itu adalah satu amalan yang amat besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ata, daripada Ata ini adalah seorang tabi'in, okey. Qala, Ata berkata, sami'tu bin Abbas, saya mendengar Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah sahabat. Yuhaddithuna, menceritakan kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, Rasulullah pernah berkata kepada seorang perempuan, limra'atin minal ansar, Nabi pernah berkata kepada seorang wanita daripada kaum Ansar, sammaha Ibnu Abbas fanasitu ismah. Kata Ata, Abdullah bin Abbas sebut nama wanita ni tetapi aku lupa nama dia siapa, kata Ata. Nabi pernah tanya kepada seorang wanita, ma mana'aki an tahujji ma'ana. Kata Nabi, mengapa engkau tak pergi haji bersama kami? Apa sebabnya engkau tak pergi haji dengan kami? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini Nabi tanya bukan dalam bulan Ramadan tetapi di bulan haji mungkin, okey. Lalu wanita ini menjawab, kami hanya memiliki 2 unta saja, dia kata. Zaman dahulu belum ada pesawat kan. Dia kata, Nabi tanya, mengapa engkau tak pergi haji bersama kami? Wanita ini jawab,
kami hanya punya 2 unta sahaja wahai Rasulullah. Satu telah digunakan oleh suami saya dan anak saya pergi haji. Yang lagi satu kami gunakan di sini untuk keperluan hari-hari kami, kata wanita tersebut. So maknanya alasan dia ni tidak ada kenderaan pada ketika itu. Maka Rasulullah SAW kata kepada wanita tersebut, fa idza jaa ramadhanu fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, maka nanti kalau datang bulan Ramadan, Nabi sebut pada wanita ni, fa'tamiri, pergilah kamu umrah. Pergilah kamu umrah. Mengapa? Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah, kerana umrah pada bulan Ramadan itu pahala dia menyamai pahala orang yang pergi haji. Umrah pada bulan Ramadan, pahala dia sama dengan orang yang pergi haji. Tapi tuan-tuan jangan salah faham. Nanti sebab ini tak nak pergi haji lagi. Saya dah haji dah. Sebab saya umrah pada bulan Ramadan. Itu salah. Okay? Itu salah. Ini maksudnya adalah pahala dia yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu itu amalan yang ke-12. Amalan yang mudah dikerjakan tetapi pahala dia amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan, kita masa ada 5 minit saja lagi. Amalan yang ke-13. Amalan yang mudah dikerjakan pahala amat besar adalah pergi ke masjid untuk belajar ataupun mengajar. Ni masa ni kita tak dapat amalkan jugalah ni. Tapi nanti insya-Allah apabila surau masjid kita sudah dibuka, ini kita amalkan. Pergi ke surau, pergi ke masjid untuk belajar ataupun mengajar. Pahala dia amat besar. Nabi SAW bersabda, disebutkan an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadis ini hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dinilai sahih oleh ulama. Nabi sebut siapa-siapa yang pergi ke masjid termasuk surau, okey. Siapa-siapa yang pergi ke masjid termasuk surau, la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidak ada tujuan dia pergi ke masjid itu kecuali untuk belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan. Jadi dia pergi ke masjid itu tujuan dia bukan tujuan duniawi, bukan tujuan-tujuan yang lain, tetapi memang tujuan dia nak belajar kebaikan ataupun mengajarkan kebaikan. So dekat sini termasuklah jemaah dan termasuk ustaz yang datang bagi kuliah. Okay? Apa ganjaran dia? Nabi kata kana lahu ka ajri hajjin. Ganjaran yang dia dapat adalah seperti pahala haji, tamman hajjatuhu, sempurna haji dia. Masya-Allah. Tabarakallah. Begitu baik Allah Taala dengan kita. Tuan-tuan, puan-puan, terutamanya yang sudah berada pada usia-usia senja, manfaatkanlah amalan-amalan yang sebegini. Lakukanlah amalan-amalan yang sebegini. Ini dapat mendatangkan ganjaran yang amat besar daripada Allah Ta'ala kepada kita hanya dengan melakukan amalan-amalan yang mudah saja. Ini cukup datang saja dengan niat untuk belajar ataupun mengajar, sudah dapat ganjaran daripada Allah SWT seperti orang yang mengerjakan haji dengan sempurna. Masya Allah. So kalau ada kuliah maghrib tu, datanglah kuliah maghrib, sambil menunggu isyak duduklah dekat situ dengar kuliah, lepas tu balik sudah dapat pahala seperti orang yang mengerjakan haji dengan sempurna. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalaulah ini kita lakukan tiap-tiap hari, maka seolah-olahlah kita berhaji tiap-tiap hari. Pahala dia, okey? Pahala dia. Ini tidak bermaksud nanti luput kewajipan kita untuk mengerjakan ibadat haji. Okey, baik. Yang terakhir, yang ke-14, okey. So insya-Allah pagi ni saya share 14 saja. Amalan yang ke-14, amalan yang mudah dikerjakan, pahala dia amat besar adalah membaca zikir subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati. Okay? Disebut dalam hadis Abdullah ibn Abbas. Ani bin Abbasin an Juwairiyah.
daripada Abdullah ibn Abbas daripada Juwairiyah. Juwairiyah ni salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha wa huwa fi masjidiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah untuk pergi mengerjakan sembahyang ke Masjid Nabawi. Juwairiyah sedang berada di atas sajadah dia. Maknanya Juwairiyah ni telah pun bangun sebelum subuh dan sudah berzikir di atas sajadah itu. Thumma raja'a, kemudian Nabi balik an adha wa hiya jalisah. Kemudian Nabi balik daripada masjid pergi sembahyang subuh tadi, sudah pun masuk waktu duha. Bila Nabi sampai ke rumah, Juwairiyah masih lagi duduk di atas sajadah itu berzikir. Masya-Allah, ini luar biasa. Sebelum subuh lagi sudah duduk atas sajadah, Nabi balik daripada masjid waktu duha masih duduk di situ lagi. Mungkin masa tu belum masak lagi, okay? So Nabi SAW tanya kepada Juwairiyah, mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha. Nabi tanya kepada dia, masih macam ni sejak aku tinggalkan tadi? Masih duduk atas sajadah ni lagi sejak aku tinggalkan tadi? Qalat na'am. Juwairiyah jawab, ya, masih begini wahai Rasulullah. Kata Juwairiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagi tahulah kepada Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti munzul yawm lawazanathunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Lalu Nabi bagi tahulah kepada Juwairiyah, tadi selepas aku meninggalkan engkau pergi ke masjid itu, aku membaca 4 kalimah. Aku baca 4 kalimah ni sebanyak 3 kali, Nabi sebut. Ada 4 kalimah Nabi baca sebanyak 3 kali. Andai kata ditimbang pahala 4 kalimah yang aku baca 3 kali ini dengan zikir, dengan amalan yang engkau lakukan sejak sebelum subuh tadi sampailah ke waktu duha ni, pastilah pahala 4 kalimah yang dibaca 3 kali ini lebih berat berbanding amalan yang engkau lakukan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan tu? Nabi sebut amalan dia, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Saya ulang 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ni 4 kalimah, baca sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, setakat ni sajalah kuliah duha kita. Moga-moga 14 poin yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya masih banyak lagi, tapi oleh kerana masa kita terhad, dapat kita amalkan bersama sehingga akan itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dari Allah, segala yang kurang daripada diri saya sendiri, moga-moga manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.